Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung nota untuk chapter 5 DC Chopper bagi kod khusus EPO 359. Okay, so the last video saya dah terangkan berkenaan dengan macam mana kita nak derive average, macam mana kita nak derive output voltage. Okay, yang saya tunjuk tu hanya untuk buck sahaja, tapi menggunakan explanation dan juga konsep yang sama. Cuba awak buat semula untuk boost dan juga buck boost. Okay, jangan hanya berpandukan nota ni saja. Okay, awak kena try buat sendiri tengok. Okay, dapat tak macam mana yang saya dapat. Okay, sebab dalam nota slide dia tak tunjuk derivation yang penuh ataupun nota dia terlalu ringkas. Okay, so saya buat nota ni dengan harapan awak dapat faham dia punya derivation tu dengan lebih jelas. Okay, so untuk video ni kita akan tumpukan untuk tengok macam mana kita nak kira average, maksimum dan juga minimum inductor current, IL min, IL max dan juga IL. Okay, so kita akan mulakan dengan average dulu, itu IL. Okay. So untuk buck, okay, untuk buck dia punya IL dia ialah sama dengan IR. Okay, IL dia sama dengan IR, which is kita ambil V out over R. So kalau ikut sebenarnya dia tak sama pun dengan IR, tapi kita neglectkan current IC tadi. Okay, so ini ialah inductor. Okay, dan ini ialah resistor ataupun dia punya load lah. So kalau kita tengok sini IL, kemudian IL dah pecah dua sepatutnya, tapi kita neglectkan yang capacitor ni. Okay, so bila kita neglect yang capacitor ni, kita assume IL is equal to IR. Okay, so nak cari IR, kita ambil lah V out over R sahaja. Okay, untuk buck ni dia mudah sikit. Okay, itu IL untuk buck. Kalau untuk average inductor current untuk boost, okay, dan juga buck boost, dia akan gunakan konsep P in is equal to P out. Okay, dia akan gunakan konsep P in is equal to P out. Yang mana yang ni kita gunakan V in I in, sebab P is equal to IV. Okay, yang ni dia tak ada set 3 ke apa, sebab yang ni DC DC to DC. Dia makna kata semua DC lah. Okay, so P is equal to IV. Okay, P out kita ambil V out squared over R. Okay, jadi based on dia punya circuit, okay, based on dia punya circuit, okay, kalau kita tengok sini daripada source dia terus jumpa inductor, which mean that source and inductor adalah dalam keadaan series. Okay, jadi bila source dan inductor dalam keadaan series, maknanya I in is equal to IL. Okay, source dengan inductor dalam keadaan series, so I in is equal to IL. So yang awak kena ingat yang ni lah. Ni yang penting. Yang ni untuk boost. Okay, tadi IL is equal to IR, manakala yang ni untuk buck. Okay, so bila I in is equal to IL, boleh substitute terus V in IL. Okay, V in IL. Kemudian dia substitute pula V out ni. Okay, dia substitute pula V out. V out ni dia ambil mana? Dia ambil daripada derivation ni tadi. Okay, dia ambil daripada yang ni. So dia ambil V in over 1 minus D. Okay, dia sudutkan the square. So V in over 1 minus D, squarekan semua ni. Okay, kemudian yang dia nak tinggal ialah IL. So V in dia bawa ke sebelah kanan, dia akan bahagi. So V in square bahagi dengan V in, tinggal V in sahaja. Okay, 1 minus D dia tak potong, so dia akan maintain square dan juga darab R. Okay, so dia dapat IL is equal to V in over 1 minus D square darab dengan R.
Okey, kita pergi kepada buck boost pula. Okey, dia gunakan konsep yang sama, iaitu P in is equal to P out. Okey, still lagi sama, V in I in is equal to V out squared over R. Okey, tapi yang ni dia punya I in dia agak berbeza. Okey, kita tengok daripada circuit dia. Okey, so yang ni, okey, source dia tidak ada series dengan induktor. Okey, source dia tidak berada series dengan induktor. Okey, dan kalau awak perasan, okey, untuk buck dan juga boost, tak kira lah masa on state ataupun off state, current akan sentiasa ada dekat induktor ni. Okey, on state buck, on state boost, okey, current lalu, okey, ada sebab dia merah. Okey, off state untuk buck dan juga off state untuk boost pun current ada dekat induktor ni. Okey, bermakna tak kisahlah untuk on state ataupun off state, bagi buck dan juga boost, current always available dekat induktor. Tapi berbeza dengan buck boost. Okay, so secara kasarnya kita tengok dekat on state dia lalu, dekat off state pun dia lalu. Okay, okay, cuma untuk buck boost ni, so I input dia. Okay, I input dia, okay, input current dia, sebab dia kejap ada, kejap tak ada lah. Okay, bila dia close, dia charge, dia ada. And bila dia off, okay, dia tak ada. Okay, so dia akan jadi I in dia sama dengan 1 over T daripada 0 sampai T on IL. Jadi dia ambil waktu T on, dia ambil waktu T on. Okay, sebab waktu T on saja dia ada I in. Waktu T off ataupun waktu off state, I in dia tak ada. So dia akan ambil waktu T on sahaja. Okay, so bila dia buat macam ni, dia dapat I in dia ialah IL darab D. Okay, so kena ingatlah yang ni IL is equal to IR, IL is equal to I in, dan yang ni IL dia sama dengan V in darab duty cycle over D minus 1 squared darab dengan R. Okay, sebab V out untuk buck boost ni dia ambil daripada derivation yang ni. Okay, and dia akan dapat IL dia sama dengan V in multiply by duty cycle over D minus 1 squared darab dengan R. Okay, so awak kena praktis sampai awak boleh bezakan IL untuk boost, IL untuk buck, IL untuk boost, dan juga IL untuk buck boost. So next kita akan tengok macam mana untuk kita dapatkan maximum inductor current. Okay, macam mana kita dapatkan maximum inductor current. Okay, so the basic formula is sama untuk semua konsep dia, yang mana IL max is equal to IL plus delta IL over 2. Okay, IL is IL max equal to delta IL max equal to IL plus delta IL over 2. Okay, tak kisahlah dia buck boost ataupun buck boost. So yang ni kita boleh tengok dekat gambar rajah waveform. Okay, kalau kita tengok dekat boost, okay, kita tengok dekat IL. Okay,
So normally IL ialah current yang ada di tengah-tengah ni. Okay. So yang ada di tengah-tengah ni ialah IL. Okay. And then kesemua magnitude ni, okay, dia punya tinggi dia ialah delta IL. So yang ni ialah point di mana IL max. Yang ni di mana kita panggil dia IL. So nak dapatkan IL max sama dengan kita ambil titik tengah dia IL plus dengan separuh daripada delta IL ni. That's why dia ambil delta IL over 2. Okay. So this equation is applicable untuk buck, boost dan juga buck boost. So kalau kita tengok graf untuk boost pun sama juga. Okay. So ni dia punya IL dia di tengah-tengah ni. Okay. Yang ni max, yang ni min. Okay. Untuk buck boost pun sama juga. Yang tengah-tengah ni ialah IL, yang ni ialah max, yang ni ialah min. Okay. That's why konsep tadi applicable untuk ketiga-tiga jenis chopper. Okay, so untuk samakan dengan nota, okay, sebenarnya dia tak kisah pun kalau ada value delta IL ni, awak ambil delta IL off ke, awak ambil delta IL on ke, basically IL max akan dapat jawapan yang sama. Tapi untuk sesuaikan dengan nota slide, sebab nota slide dia ambil untuk buck dia ambil delta IL off. Okay. Ini daripada derivation yang mula-mula tadi, derivation yang awak nak kira V out tu. Okay. So awak ada keluarkan delta IL off dengan delta IL on. Jadi untuk buck dia guna delta IL off, cuma dia buang negatif. Okay. Negative value tu dia buang. Untuk boost dia akan ambil delta IL on. Okay, substitute kat sini delta IL on. Dan untuk buck boost pun dia akan gunakan delta IL on. Okay. Jadi delta IL ni off, on. Okay. So dia gantikan delta IL ni. So dia dapat sebutan macam ni lah. Yang IL ni dia ambil daripada derivation yang sebelum ni. Okay, derivation untuk IL. Okay, so nak kira maximum current untuk buck, ini rumus dia. Nak kira maximum current untuk boost, ini rumus dia. Dan nak kira maximum current untuk buck boost, ini rumus dia. Okay. So kita pergi kepada minimum inductor current pula. Kalau maksimum tadi dia kena plus ke atas. Okay. Kalau untuk minimum maknanya dia kena minus ke bawah. Okay. So still lagi sama. Yang ni dia ambil delta IL off. Yang ni dia ambil delta IL on. Yang ni pun dia ambil delta IL on. Okay. Off, on. Okay, gantikan tempat delta IL ni. So kita akan dapat IL min is equal to this equation untuk buck, this equation untuk boost, dan this equation untuk buck boost. Okay. Kemudian ada satu lagi bahagian yang mana circuit chopper yang bagus ialah chopper yang dalam keadaan continuous mode. Okay, continuous conduction mode ataupun kita panggil dia CM lah. Okay, continuous conduction mode. Okay, seperti mana yang awak belajar dalam chapter rectifier. Bila current itu berada dalam keadaan continuous mode, bermaksud current tersebut takkan sesekali cecah kosong ataupun the minimum current it always bigger than 0. Okay. So bila minimum current always bigger than 0, untuk continuous mode ni dia akan manipulate sahaja rumus IL min. Okay. Dia akan manipulate rumus IL min sebab IL min ni mesti besar daripada kosong. Okay. So kalau kita ikut, dia ambil rumus ni
dia letak je lebih besar daripada kosong. Okay, so from this equation, dia akan tunggang terbalikkan equation dia dan keluarkan L sebagai tajuk. Okay, cuma awak kena hati-hati dengan penggunaan ni lah. Okay, konsep dia, awak ambil AL min punya equation and letak dia lebih besar daripada kosong. Okay, so bila awak tunggang terbalikkan, mungkin akan ada perubahan kepada yang ni. Okay, so mungkin akan ada perubahan. So kalau awak tak mahir matematik, kena praktiskan betul-betul lah. Okay, so daripada equation ni, bring L to the left hand side and bring everything to the right hand side. Okay, sebab untuk continuous conduction mode ni, biasa soalan nak tanya minimum value of inductor. Okay, minimum value of inductor to ensure that the DC chopper is in continuous mode. Okay, so ni equation dia. Dia ambil daripada AL min, dia letak je lebih besar daripada kosong. Bawa L sebelah kiri dan dapatkan dia lah, dia lebih besar ke lebih kecil ke daripada equation yang awak derive ni. Okay, so the same concept is applied for boost. Okay, sama juga. Dan juga buck boost. Okay, daripada AL min tadi, diletakkan lebih besar daripada kosong, and they bring L to the left hand side and bring everything to the right hand side. Okay, itu untuk minimum L min. Okay, minimum inductor size. Jadi jawapan dia awak akan dapatlah unit Henry lah. Okay, awak akan dapatlah unit Henry. Okay, so the next is how to calculate inductor current ripple, iaitu delta IL ini sendiri. Okay, so seperti mana yang saya beritahu tadi, sebenarnya value nilai dia, nilai bukan equation. Maknanya kalau awak kira delta IL is equal to delta IL on and equal to delta IL off. Okay, kalau awak cuba derive dan masukkan nilai, should be, sebenarnya jawapan yang awak kira tu, value dia delta IL sama je dengan delta IL on, sama je dengan delta IL off. Okay, tapi in term of equation, dia nak ambil delta IL is equal to IL max minus IL min. Okay, sebab dia ambil ni daripada graf. Okay, so tak kisahlah dia graf buck ke boost ataupun buck boost, dia ambil delta IL max. Okay, yang ni IL max, yang ni IL min. Okay, max minus min. Okay, so dia dapat jarak daripada max ke min, yang mana yang ni ialah delta IL. Okay, cuma delta IL max ni untuk buck, dia ambil lah sebutan IL max dia berapa, IL min dia berapa, ataupun dia ambil equation ni minus equation ni. Okay, nampak kat sini kemudian dia expand the equation and potong yang mana yang sama. Contohnya ni plus, yang ni minus, so dia boleh cancel out. Okay, mana lagi boleh potong? Okay, kat sini kalau tengok, ini ada 1/2, ini ada 1/2, combine akan jadi 1. Okay, maknanya 2 ni hilang lah. Yang ni pun negatif 1/2, negatif 1/2, combine ni dia akan jadi 1. So bila awak simplify, then awak akan dapat dia macam ni. Okay, cuba buat so sambil-sambil tengok video ni, boleh cuba derive, adakah awak akan dapat sama, dan compare dengan yang awak buat, compare dengan nota ni and compare dengan nota slide. Okay, so the same concept is applied for boost, sama juga. Okay, gantikan equation IL max minus equation IL min, expand the equation, potong yang mana sama, and awak akan dapatlah delta IL untuk boost sama dengan apa. So kat sini
betulkan kat dalam note slide ikut yang ni. Sebab dalam nota slide the equation untuk delta IL untuk boost, orang yang buat nota tu tersalah copy, dia ambil sama dengan ni juga kalau tak silap. Okay, so betulkan dekat dalam nota slide. Okay, and sama juga untuk buck boost, dia ambil equation IL max minus equation IL min, dipotong-potong and dia akan dapat macam ni. Okay, so secara kebetulannya rumus untuk delta IL bagi boost dan juga buck boost adalah sama. Okay, so bahagian terakhir bagi chapter DC chopper ialah berkenaan dengan output voltage ripple and also a ripple factor. Okay, dia sebenarnya adalah satu equation yang sama, cuma kalau kita pindahkan dia punya V out tu, dia akan jadi benda lain lah. Okay, so kita akan tengok dekat sini. Okay, so untuk buck, okay, untuk buck kita tengok ada delta V out. Delta V out ni maksudnya perubahan nilai output voltage lah. Okay, perubahan nilai output voltage. Okay, so perubahan nilai output voltage samaan dengan 1/C multiply by area untuk IC. Okay, delta V out untuk buck is equal to 1/C multiply by area untuk graph IC. Okay, so ini adalah IC. Okay, graf luas graf IC. Okay, so untuk buck, okay, luas untuk IC ni, okay, luas untuk IC ni ialah delta I over 2 darab dengan T over 2. Okay, so delta I over 2 darab dengan T over 2. Dan kalau awak perasan tadi, luas tu adalah berbentuk segitiga. So bila segitiga, kena ambil panjang darab lebar darab dengan separuh, setengah. Okay, so dapatlah equation untuk delta V out ni adalah V out darab dengan 1 minus D darab dengan T square over 8CL. Okay, so mana datangnya T square ni? So dia ambil delta IL ni. Okay, delta IL untuk buck. Okay, yang mana delta IL untuk buck bersamaan dengan V out 1 minus D darab T over L. Okay, so sini ada T, yang asal pun ada T, dapatlah T square. Okay, 2 darab 2 darab 2 dapat 8. C darab dengan L dapat 8 CL kat bawah. Okay, basically kat sini tak ada ni telur padam. Okay, sebab L ni dia datang daripada delta IL. Okay, L ni dia datang daripada delta IL. Jadi yang ni tak ada L. Kalau ni ada L, dia akan jadi L squared. Okay, so padam yang ni. Okay, so untuk delta V out bagi boost pula, okay, luas graf dia ialah dia ambil dt darab dengan V out over R, ataupun yang ni sebenarnya adalah T on. Okay,
Okay, dia ambil T on darab dengan V out over R. Okay, jadi kita ikut nota lah. Dia ambil dt, kita ambil dt, and then substitute masuk ni, kita dapat equation ni. Okay, so untuk boost dan juga buck boost, dia punya ripple output voltage akan dapat equation ni. Okay, so kalau output voltage ripple, unit dia ialah volt. Okay, kalau ripple factor sama ada unit dia dalam bentuk 0 hingga 1, sorry, ripple factor ni sama ada bentuk dia daripada 0 hingga 1 ataupun dalam bentuk persen. Okay, kalau 0.1 which mean that 100%, kalau 0.5 50%. Okay, jadi ripple factor ni, okay, kalau ripple factor untuk buck, dia buang saja V out. Okay, so sama dengan ripple factor sama dengan 1 minus D darab T squared over 8 CL multiply by 100%. So dia buang je V out, dapatlah ripple factor. Okay, so daripada equation delta V out ni, dia buang V out dalam equation ni, dia akan dapat ripple factor. So ripple factor ni dia tak ada unit, dia cuma ada kalau dia tak darab dengan 100, nilai dia antara 0 hingga 1. Kalau dia darab dengan 100, nilai dia antara 0 hingga 100%. Okay, so itu kena hati-hati dengan soalan. So mostly student-student semua ni dia tak aware bila soalan bagi the ripple factor is sekian-sekian volt. Okay, dia sebut ripple factor tapi dia bagi volt. Maknanya volt tu ialah sebenarnya adalah delta V out. Tengok unit yang dia bagi. Okay, kadang-kadang soalan pun disilap juga. Sepatutnya disebut the output voltage ripple is berapa-berapa volt. Ripple factor patutnya berapa-berapa persen. Okay, so kita tengok nilai yang dia bagi tu unit dia apa. Okay, so kalau ikutkan secara notanya kita dah habis chapter DC chopper. Okay, cuma awak kena ingatlah dia punya formula. Okay, so untuk formula lain awak boleh hafal, cuma jangan salah hafal. Tapi untuk derivation V out, okay, untuk derivation V out awak kena ingat sebab soalan kebanyakannya selalu tanya. Okay, especially yang ni lah, nak buat V out kena ada on state, kena ada off state dan kena ada steady state. Okay, nak derive V out ni kena ingat. Okay, yang lain macam contoh IL ke, IL max ke, IL min, L min, pergi delta IL, yang ni awak nak hafal tak apa. Okay, so you can memorize the equation, tapi tolong fahamkan dahulu. Cuma untuk V out tu kena tahu derive. Okay, so that's all for notes. Okay, so for the next video kita akan tengok contoh-contoh soalan lah. Okay, yang mana saya akan terangkan kebiasaannya soalan chopper ni dia ada dua bentuk. Okay, direct calculation ataupun soalan design. Biasanya kalau soalan design ni dia kena reverse calculation. Okay, kalau soalan direct calculation, dia bagilah nilai L, dia bagi nilai V out, V in, mungkin dia suruh kira IL max, IL min dan sebagainya. Tapi kalau soalan design, dia terbalik. Mungkin dia akan bagi maximum current, mungkin dia akan bagi average current, tapi dia nak awak kira nilai inductor, dia nak awak kira nilai capacitor, okay, dia nak awak kira nilai duty cycle dan sebagainya. Okay, so dia cuma ada dua bentuk. Sama ada dia bagi value of the component and then awak kena terus kira IL max, IL min dan sebagainya, ataupun dia bagi dulu value IL min, IL ataupun apa-apa, dia minta awak kira nilai komponen, reverse calculation. Okay, so for next video kita akan tengok soalan macam tu lah. Okay, thank you.